نافعا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bersama-sama, dan tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini iaitu mengejar akhirat. Tajuk yang begitu luas untuk kita bincangkan, tapi kita cuba untuk mengambil beberapa poin penting untuk kita ulas pada malam ini. Tentu yang dirahmati oleh Allah, dia punya sifir dia ataupun formula dia, seseorang itu tidak akan mengejar akhirat kalau dia tu tak mengetahui apa sebenarnya hakikat dunia ini. Itu dia punya poin besar dia. Maknanya orang yang mengejar akhirat ni adalah orang yang mengetahui hakikat dunia ini. Kalau orang tu tak tahu apa dia dunia ni, dia tak akan kejar akhirat. Tapi kalau orang tu tahu apa sebenarnya kehidupan dunia ini, seseorang itu dia akan kejar akhirat. Dia tidak akan meletakkan hati dia ni dunia di hadapan. Sebab dalam kehidupan kita ini, kalau kita memahami tiga perkara, yang pertama, kita tahu kita ni mari daripada mana. Yang kedua, kita tahu selepas daripada dunia ni, kita mari atas muka dunia ni untuk buat apa. Dan yang ketiga, kita tahu selepas daripada dunia ni kita nak pergi ke mana. Tiga perkara. Kita mari daripada mana? Allah Ta'ala sebut mimmaniyyin yumna, Allah Ta'ala sebut daripada setitis air mani, amsyajin nabtalih, yang bercampur di antara laki dan perempuan. Maknanya kehinaan yang Allah Ta'ala sebut pada manusia ni jadi daripada air, campur laki perempuan, baru jadi kita. Sebelum daripada ni kita tak tahu pun kita ada di mana, dan kalau Allah Ta'ala tak beritahu macam mana kejadian kita, kita pun tak tahu. Tapi Allah beritahu. Pertama. Yang keduanya, untuk apa kita mari? Datang atas muka dunia untuk apa? Macam mana saya datang? Untuk berceramah. Tuan-tuan datang untuk mendengar. Kita pergi pada satu perkara ataupun satu tempat, mesti ada tujuan. Mesti ada timbul persoalan, untuk apa kita pergi. Seseorang tu tidak akan pergi dengan saya saja begitu. Bawa kereta saya saja pergi. Nak gimana Ji? Tahu, ikut kereta. Kata. Ikut kereta macam mana kita bawa kereta? Kalau kita kata nak pergi ke mana? Round-round. Tujuan lah tu. Walaupun tak tahu nak pergi sini ke, nak pergi tempat ni ke, tapi nak pergi round-round, tu tujuan. Dia habis kereta tengah jalan, habis minyak kereta tengah jalan begitu, mesti ada tujuan. Maka Allah Ta'ala sebut tujuan atas muka dunia ni, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini, kata Allah, kecuali liya'budun, untuk jadi hamba aku. Itu yang kedua.
Maka yang kedua ni lah kita tahu sebenarnya tujuan hidup atas muka dunia. Bila kita tahu dunia ni macam mana dan apa tujuan Allah Ta'ala jadikan kita di atas muka dunia ini, kita akan pergi kepada benda yang ketiga. Selepas daripada dunia nak pergi ke mana? Macam saya tanya tuan-tuan, contoh, lepas daripada masjid nak pergi ke mana? Jangan kata lepas masjid ni nak balik. Nak makan-makan balik. Ada makan tak? Ada. Lepas makan balik. Sambil balik tu nak singgah mana? Takut-takut nak singgah kedai mok janda ke, makan roti canai ke. Mesti ada tujuan. Lepas daripada ni, dunia ni, lepas pada dunia, akhirat. Maka pada malam ni kita nak tahu, nak kejar akhirat, mesti kita tahu dunia ni macam mana. Malam ni kita tahu dunia. Kita faham dunia ni, mesti kita kejar akhirat. Memang kita tak mahu dunia. Kita tak akan memutuskan silaturahim, kita tidak akan bergaduh sama-sama kita akan berkelahi sama-sama kita tidak akan buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Kerana kita tahu akhirat tu sebenarnya matlamat dan tujuan orang mukmin. Semua orang mukmin nak kepada akhirat dan syurga Allah. Itu orang mukmin. Dia tak akan fikir dunia ni. Dia rasa tak terjejas pun hati dia kalau dunia tu hilang pada dia. Kita tengok satu hadis Nabi SAW daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sami'tu Nabi SAW, aku mendengar sendiri daripada Nabi SAW, ma kanatid dunya hammah farraqahu Allah alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirati wa man kanatil akhiratu niyyatuhu jama'ahu Allah amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatshu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa, Nabi kata, yang mana tujuan hidupnya adalah dunia. Jelas Nabi sebut. Mana-mana orang yang tujuan hidup dia ni untuk dunia, bukan untuk akhirat. Hidup atas muka dunia ni untuk dunia. Jadi hamba kepada dunia, rela berkelahi dengan orang sebab dunia, rela putus silaturahim sebab dunia, rela bermasam muka dengan orang sebab dunia, bukan sebab akhirat, sebab dunia. Apa kata Nabi? Maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Pertama, Allah akan buat dia jadi celaru, berserabut, tak tahu nak berusaha macam mana masalah. Sebab tujuan, sebab apa? Tujuan dunia dalam hati dia, hidup untuk dunia. Sedangkan kita sebutlah tujuan tadi. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita atas muka dunia ni adalah liya'budun, untuk jadi hamba Allah. Tiba-tiba hidup atas muka dunia ni tidak capai tujuan sebenar. Kita pergi hantar anak kita pergi mengaji, mesti ada tujuan. Kita tidak hantar satu-satu benda. Kita tak hantar anak kita habis ratus-ratus sebulan, beribu-ribu sebulan dengan tidak ada tujuan. Mesti ada tujuan. Tujuannya nak suruh anak kita tu ada ilmu. Kita menikah, pakcik, tujuan apa menikah? Kalau kata menikah tak ada tujuan. Pening. Satu yang mulut bergaduh dengan bini hari-hari tu, sebab tak ada tujuan. Ingat, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala balasan yang Tuhan beri kepada kita mengikut tujuan kita, berdasar kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama
likulli imri'in ma nawa, Nabi sebut. Sesungguhnya amal itu dengan benda yang terlintahlah hati, orang panggil niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan apa yang dia niat itulah yang dia dapat. Bismillah. Kalau kita ni menikahkan bini kita nak segak. Nak segak sampai bila? Segak juga zaman sekarang, tapi tak sama ke zaman muda. Betul tak pakcik? Zaman dulu, tak ada bini kita segak sekali. Kira mari boleh kita, macam boleh bidadari syurga. Seminggu tak keluar rumah, baru menikah. Lah ni balik rumah, sabu. Nabi beritahu tujuan kita menikah tu untuk apa. Ini hadis Nabi SAW. Nabi kata, pilihlah wanita. Yang pertama kecantikan dia, tapi kecantikan tak lama. Harta dia, tapi harta tak lama, sebab harta bini kita bukan harta kita. Nampak ni? Kita menikah, kita basuh kaki je bini kita, beli rumah bini kita, apa gini. Gaduh bini pun hambak tidur dia kena lembu. Nampak ni? Moga nama bini kita semua bukan nama kita, moga harta dia. Kerana keturunan dia, ayah dia orang baik ke, keturunan ke, anak Tan Sri ke, anak datuk ke, dia belum tentu lagi hebat. Anak tu imam ke, kerana keturunan. Tak kira lah teku cik Nik Wan ke apa ke, keturunan mulia, belum tentu dia jadi mulia. Tapi Nabi kata, fasfaq bizatid din, pilihlah orang perempuan yang ada agama. Ada agama ni bukan mengaji sekolah agama, dan bukan mengaji aliran agama. Orang yang ada agama maknanya dia pandai menjaga agama yang ada pada diri dia. Maruah tu dia pandai jaga. Malu dia pandai jaga maruah dia. Ada juga budak sekolah agama tapi duk main TikTok. Pak cik tak faham ni TikTok nak apa ni, bukan kuih ni. Bukan jadi kuih ke baulu ke jadi akak ke TikTok ni. Bunyi nak dekat-dekat akak. Nah, bukan dia ni. TikTok tu nak apa tak tahu, dalam telefon ni duk joget, duk menari macam beruk, kena belacan pun ada. Nampak ni? Tu. Duk sekolah agama nampak pakai tudung. Tu labuh. Tengok mengaji sekolah agama. Anak orang Melayu. Bermakna apa yang dia belajar tu untuk lulus peperiksaan dia. Lepas tu saya dijemput dulu berceramah di depan budak baru masuk universiti. Budak-budak besar semua, bukan budak-budak kecil. Baru masuk universiti. Ceramah berkenaan dengan ni lah, agama ni. Dia semua ni aliran agama belakang depan saya masa tu. Habis tam, habis semua sekali dah. Hebat dah agama ni, bahasa Arab pun tahu. Jadi kita tanya, soalan kita tanya, awak mengaji ni untuk apa? Untuk apa? Tak nak jawab. Mengaji untuk apa? Kalau orang mengaji agama tak tahu dia mengaji tu untuk apa, maka Allah tu lu beritahu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Itu tujuan. Sekiranya ada satu kelompok, falaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, satu firqah, satu golongan daripada kamu pergi mengaji agama. Untuk liyatafaqahu fid din, mengaji biar bagi faham agama. Mesti orang tanya lepas mengaji nak buat apa? Allah Ta'ala sebut tujuan. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ.
Kamu balik kepada kaum kamu, liunzir, beri amaran. Hak ni boleh, hak ni sunnah, hak ni bid'ah, hak ni syirik, hak ni khurafat, hak ni tauhid. Itu tujuan mengaji agama. Balik kampung, beritahu masyarakat. Hak ni betul, hak ni salah. La'allahum yahzarun. Mudah-mudahan mereka mendapat peringatan daripada apa yang kamu mengaji. Tapi sedih. Balik universiti ke mengaji ni, saya pesanlah untuk budak-budak yang mengaji universiti, mengaji aliran agama, apa khidmat dia kepada masyarakat bila dia balik? Tuan-tuan bayang kalau jadi guru, jadi apa, dia berkhidmat ke sekolah bulan-bulan gaji. Tahu khidmat pada masyarakat hak dia mengaji tu. Apa dia khidmat dia pada masyarakat? Dia boleh ambil satu malam ke mengajar di masjid. Kalau tak boleh mengajar, dia boleh menulis. Kalau tak boleh menulis, tak boleh mengajar, orang tua rasa macam malu sikit, mengajar budak-budak. Tapi dah. Orang ngaji agama hari ni kadang tak fikir benda tu. Sehingga dia biarkan kaum itu buat benda-benda yang mengarut. Dan termasuklah kadang-kadang dia tu sendiri mempelopori benda-benda yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Sebab tak tahu tujuan. Maka Nabi sebut di sini, orang yang tujuan dunia, Allah Ta'ala jadi serabut pemikiran dia, cerai-beraikan urusan dia. Yang keduanya, menjadikan kefakiran di kedua lupuk matanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia hidup fakir. Susah. Kalau tujuan hidup dia dunia. Allahu Akbar. Dalilnya terang. Orang hidup atas muka dunia, dia tak pernah rasa cukup dengan dunia. Orang yang tak pernah rasa cukup dengan dunia, sebenarnya dia fakir. Dia miskin. Bukan miskin daripada sudut nyata zahir ni, miskin hati. Kekayaan hati itu tidak ada. Ada orang yang susah, tapi ada kekayaan hati. Ada ketenangan hidup. Walaupun makan nasi sekali sehari, walaupun hidup dalam rumah atap pun bocor, walaupun hidup dalam keadaan serba dhaif, mungkin dia tak ada kereta untuk naik, dia ada motor saja, mungkin dia tak ada motor, dia ada basikal saja, tapi dia boleh hidup dalam keadaan yang tenang hati dia. Maka itu sebenarnya kekayaan. Boleh nampak ni? Orang yang kaya, yang penuh dengan harta, tapi tak rasa cukup dengan dunia ni, sebenarnya dia fakir. Dia miskin, bukan dia kaya. Adakah kekayaan dia boleh tenangkan hati dia? Boleh beli ketenangan RM50, RM40 di market? Boleh. Rasa serabut pergi beli, dia boleh tenang RM2, tenang rasa RM2. Kalau orang kaya tu beli mahal sikit, macam top up telefon tu. Habis prepaid top up. Boleh? Tak boleh. Orang mencari ketenangan sampai keluar negara cari ketenangan. Pergi ke Australia, tengok tempat-tempat cantik, cari ketenangan. Balik Malaysia, serabut. Ketenangan tak boleh cari. Anugerah daripada Allah. Besarnya anugerah daripada Allah kalau jiwa ni tenang. Saya pergi sama orang kaya seorang. Kaya sungguh, bukan kaya main-main. Rumah dia tu, nak masuk tu ada orang tukang buka pintu. Besar pintu. Daun pintu dia tu adalah tinggi ni. Orang buka rumah. Besar pintu. Hebat. Duduk makan, dihidang macam-macam. Tapi tuan rumah makan nasi dengan sambal. Tak boleh makan banyak. Sikit makan nasi. Saya kata kenapa tak makan semua ni? Ada kata tak boleh ustaz. Dia kata bawa ni darah tinggi kecil manis jatuh sombak. Dalam hati saya, nak mampu esok lusa je. Dalam hati kita. Rupa-rupanya tak boleh makan semua. Tak ada nikmat. Patut dia harta banyak. Sebulan 4-5 juta untung niaga, makan nasi 3 kawah sehari. Betul tak? Padan dengan dia kaya tu. Seekor sehari kambing baru puas hati. Kaya tak?
Semua tak makan depan saya. Udang besar-besar tu, udang kalah apa ratus sekor. Dengan beras hanya sedap, habis aku makan hari tu. Dah, kita pergi 2-3 orang tu, habis kita makan. Dia tak boleh makan apa. So, sudah makan semua duk cerita, Allah dah kata, ustaz serabut lah hidup dia. Saya kata serabut macam mana? Saya rasa duduk rumah Datuk ni macam istana. Ruang tamu ada 9 set ruang tamu. Rumah kita satu tu ruang tamu, 9 set sofa. Ruang tamu, duduk atas sofa tu tenggelam punggung kita. Made in Finland, UK ada belakang. Nak apa lagi? Nak air orang mari hantar air. Ada bibik 2-3 orang, bibik bukan seorang. Lepas tu siapa dia duduk rumah tu ada berapa bilik? Ada 16 ke 17 bilik. Duduk berapa orang? Duduk 3 orang. Datuk dating batu anak hak bongsu tu. Hak lain duduk situ, lain duduk sini. Pada bilik belah-belah tu, tak tahu. Masa puas tidur bilik ni, bagi bilik tidur bilik ni. Tak ada kerja sungguh. Bilik air dia tempat mandi tu ada tap bucu gitulah. Kalau kita masuklah tu boleh hok panas, boleh buat begitu. Kita ni darat. Tak macam masuk. Air salah terkasui apa bau air atas muka. Kata, apa dia ni? Tak pernah duduk tempat gitu dah. Heran sungguh kita. Masuk bilik air ni, tekak kok ni, tekan hok ni, tubik kok kiri, tekan hok ni, tubik kok kanan, keluar kok kanan, kata sodoh dah lah. Aku nak mandi lagu mana ni, tak tahu. Lah sekali ambil penjebok mandi. Allahu Akbar. Hari kedua tu baru tahu, orang tekan sini, baru keluar. Shampoo, hak harga mahal tu, berapa 90 lebih kan? Saya tengok di airport. Di airport KLA tu, jelama sama, sampai lebih shampoo. Ada besar ni. Lebih kurang gelas ni shampoo. Tempat shower, mandi. Dia boleh kata hidup dia serabut. Kalau aku berguling dalam rumah tu. Tengok. Dia kata serabut, dia kata. Kenapa serabut? Dia kata ustaz berniaga begini. Duk cerita. Anak pula masalah begini, kata Allah. Tuhan. Kita orang kaya, kita pergi ke orang asli tu. Kita pergi juga orang asli tu. Pok dia. Selipar tak pakai. Selipar tak pakai. Kalau pijak paku belok. Kaki dia molek-molek nak kata kerahnya kulit kaki dia tu. Buat dia dah. Dia makan semua pucuk kayu, pucuk apa. Hak kita pergi buat dakwah orang asli tu, tak Islam lagi, semua dia makan. Umur 80 lebih tu boleh pikul kayu. Ada cerita, kan wartawan kita tanya dia, Pok Cik makan apa? Pok Cik gagah ni. Kayu boleh pikul, dia kata, kita makan semua, dia kata. Ikan makan, ayam makan, buaya makan, harimau makan, dia kata. Wartawan tu boring tanya, semua makan. Last sekali wartawan tu tanya, helikopter makan helikopter. Temenu. Helikopter menatang apa? Dia kata, tak pernah jumpa lagi. Dia pun tanya wartawan tu, helikopter tu menatang apa? Wartawan kata, helikopter tu hak terbang ke atas tu. Kemarin baru makan, dia kata. Ingat ke burung? Ingat ke? Helikopter tu ingat spesies burung. Dia kata kemarin baru makan. Tu tak ada hadis tu cerita. Baik. Kemudian maka kefakiran datang pada hidup dia. Kalau tidak fakir harta, tapi dia fakir hati dia. Jiwa dia tak tenang. Dan Nabi kata dia tidak mendapat dunia kecuali menurut ketentuan yang Allah Ta'ala tetap baginya. Nak lebih tak boleh, dia dapat begitu. Apa maknanya? Apa yang dia dapat tu sentiasa tak cukup. Tu. Kalau apa yang kita dapat dunia ni tak cukup, maknanya ada masalah dengan kita. Hubungan kita dengan Allah tu ada masalah. Tak pernah cukup. Dapat habis. Bermakna apa yang kita cari itu ada masalah.
Bila tak cukup, dia pun rasa nak berhutang. Bila berhutang, tak bayar. Macam-macam. Kerana dia dihimpit dengan dunia. Dan Allah Ta'ala sebut begitu. Dan Nabi kata, barang siapa yang niat tujuan hidupnya negeri akhirat, bukan dunia, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya. Hidup atas muka dunia, tujuan akhirat. Walaupun atas muka dunia. Macam mana begitu Ustaz? Ada kau orang hidup atas muka dunia tujuan akhirat? Nabi SAW sebut lagi, ad-dunia, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, tetapi syurga bagi orang kafir. Nah, kita faham. Hidup dalam rumah dengan penjara lain. Tak sama. Ada pernah duduk penjara sini? Angkat tangan. Tak ada lah kita tak. Tak ada duduk penjara. Saya pun tak pernah masuk penjara ni. Orang yang duduk dalam penjara, kadang-kadang belum tentu dia tu salah. Betul. Kadang-kadang dia baik, tapi dia terfitnah. Dan terkena angkara orang yang menyebabkan dia masuk penjara. Memang begitu. Contohnya Nabi Yusuf AS. Adakah Nabi Yusuf itu bersalah dalam penjara? Tidak. Sehingga dia angkat tangan berdoa kepada Allah. Rabbi, ya wahai Tuhan kami, ahabbus sijn. Sesungguhnya aku lebih suka duduk dalam penjara. Sebab apa? Dia digoda oleh perempuan. Falamma sami'at bimakrihinna wa arsalat ilaihin wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna wa qalat ikhruj 'alayhin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Bila isteri-isteri menteri semua dikumpulkan, orang duk kata macam mana ni segok Nabi Yusuf ni, bagi pisau seorang-seorang, bagi buah, terpotong tangan. Bukan terpotong tangan saja. Qulna hasya lillah, subhanallah maknanya. In hadha illa malakun karim. Ini malaikat ni, bukan orang. Segoknya, dengan sopannya, dengan tutur katanya, cukup lengkap. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhin wa akum minal jahilin. Itu doa Nabi Yusuf. Aku lebih suka duduk dalam penjara daripada duduk di luar dengan fitnah-fitnah godaan wanita. Dan kalau engkau ya Allah tidak halang aku daripada fitnah tersebut, nescaya aku ni jadi orang minal jahilin, orang-orang nescaya aku ni jadi orang yang rugi. Dan nasib baik Allah Ta'ala selamatkan dia. Nabi Yusuf suka duduk dalam penjara. Allahu Akbar. Sebab dunia ni penjara bagi orang mukmin. Maknanya nak buat begitu susah, nak buat begini, penjara nak buat apa? Nak makan terhak, nak tidur situlah. Nak buang air situlah. Bekerja pun bekerja dalam penjara tu je. Tak lagi keluar, tak boleh bebas. Maknanya dunia ni ada orang yang tuan milik dia tidak bebas sebagaimana seorang banduan duduk dalam penjara. Tetapi dunia ini adalah jannatul kafir, syurga bagi orang kafir. Kerana yang kufur pada Allah Ta'ala hidup dengan tidak ada peraturan. Mana ada peraturan hidup dia? Nak kebebasan. Boleh faham ni? Nak suka-suka, nak berfoya-foya, minum arak, judi, zina dan sebagainya. Tengok apabila menteri wilayah hadkan lesen arak, kedai runcit, muktamad tak boleh jual arak. 7-Eleven yang berada di kawasan orang Melayu tak boleh jual arak. Kita sokong dia perkataan dia. Siapa hak lawan? Siapa dia lawan? Orang mengatakan kafir tu lawannya. Boleh faham ni? Hak kafir lawan. Tak ada kafir yang tak lawan. Yang sokong menteri. Dia kata mana Sabah. Sebab apa? Menyebabkan orang tu kena langgar, mati kerana pemandu tu mabuk. Ada kafir yang tidak lawan. Tapi ni kafir yang lawan. Kafir hak lawan ni, kita tak boleh buat kawan dengan kita. Sebab dia biharbin minallahi wa rasul. Dia ni lawan Allah dan Rasul.
Tak boleh kawan dengan dia. Kita kena kawan orang hak kafir yang tidak lawan Islam. Tidak lawan Islam. Dia boleh hidup dengan orang Islam. Ni lawan. Lawan pun nak berpakat lagi. Tak cerdik sungguh. Bukan Malaysia tu, Brazil. Baik. Nampak ni? Saya dia nampak dunia ni semualah keadaan hina. Orang yang mukmin nampak dunia ni semualah keadaan. Kenapa Allah Ta'ala sebut, tengok. Firman Allah SWT, suratul Hadid ayat ke-20. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. I'lamu, Tuhan sebut, ketahuilah wahai manusia. Ni satu seruan daripada Allah. Orang panggil satu arahan dan pengumuman daripada Allah Ta'ala. Maknanya perhatian semua kena ambil tahu. Penting. Apa dia? Inna annamal hayatud dunya, bahawa sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan dan satu yang melalaikan. Pertama, permainan melalaikan. Memang betul sungguh. Allahu Akbar. Bismillah. Lalai sungguh. Hidup kita dalam keluarga ni, kadang-kadang tak ada satu hari pun kita bawa keluarga kita mari dengar orang mengajar ke, mari apa. Nah, hari Sabtu pergi keluar makan. Hari Ahad pergi timah tasuh. Duk pergi penuh, duk nampak lampu, duk merau-rau dah. Nak mari mengaji, tak ada. Nak bawa anak ke mari, tak ada. Itu lalai. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu fitnah yang besar. Nah, itu Tuhan sebut. Memang fitnah sungguh. Setahun sekali kita boleh bawa pergi cuti, habis kamera Highland, pergi Langkawi, habis tempat kita bawa. Tapi tak ada jadual kita bawa anak mari dengar kuliah. Tak ada jadual kita baca Quran dengan. Itu masalah besar zaman sekarang. Tapi kalau berkelah penuh. Kampung saya tu ada dekat pantai Bukit Keluang tu. Allah, kalau hari Jumaat. Ketam-ketam hok tepi tu bengong habis. Tengok orang ramai sangat. Dari mana orang ramai ni dia kata. Habis tu orang ke laut belakang. Nah, ramai orang. Salah ke? Tak salah. Tak salah benda tu. Kalau kita buat betul dengan apa yang Allah Ta'ala nak. Tapi kena ingat, ini boleh menjadi lalai. Kalau kita tak lalai macam mana? Kita pergi tempat tu pun kita pergi, masjid mari dengar orang mengajar pun kita pergi. Dia tak lalai. Balance di antara dunia dan akhirat. Allah. Tapi kalau kita perasan hati kita ni, hati kita termasuk saya lah tak? Tempat hak suka tu memang kita rasa cepat nak pergi. Oh, duk kata timah tasuh, duk ada kereta, duk ada basikal. Apa? Rasa nak pergi. Saya nampak kemarin jam daripada cabang ni lagi jam. Oh, tu dia. Oh, kalau nak pergi masjid jam gitu. Bahagia akhirat. Nah, penuh jam. Tunggu. Jam gilah. Ni nak bagi tahu suasana hidup kehidupan kita. Tapi kalau menghala ke akhirat ni jadi macam sakit lutut. Jadi sakit kepala. Sebab apa? Menghala ke akhirat. Allahu Akbar. Tak apa kita mati, tak apa kerana akhirat ni. Sungguh.
Saya minta dengan Allah SWT, ya Allah, jangan bagi mata tina tak nampak, mulut tak bercakap. Dua perkara saya minta dengan Allah. Kalau saya tua-tua panjang umur, jangan bagi mata tak nampak, sebab nak baca, nak mengajar. Jangan bagi mulut tak boleh bercakap, sebab nak mengajar. Nak sakit lain, nak bekok gauk kaki ikut dia lah. Tapi mata dengan mulut ni jangan minta Allah Ta'ala biar jaga sungguh-sungguh. Mata sebab nak tengok, nak baca. Dan saya ni minat baca. Yang pertama. Yang kedua, mulut bercakap. Sakit duk kaki pun tak apa, tapi mulut boleh bercakap. Minta Allah Ta'ala jaga dua perkara ni. Supaya Allah Ta'ala jaga kita semua pun begitulah. Jaga begitulah. Supaya otak kita berfungsi lagi. Bila mari penyakit satu otak pun tak berfungsi dah, minta jauhlah ya Allah daripada penyakit itu semua. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Ini apa yang kamu buat? Ingat wahai manusia, kehidupan dunianya permainan, perhiasan, bermegah-megah antara kamu, berbangga dengan harta dan anak. Memang begitu kehidupan manusia. Dengan harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, yang kamu lihat warnanya kemudian hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan Allah, dari keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan dunia tidak lain hanya kesenangan yang menipu sahaja. Allah Taala sebut, Allah Taala buat perbandingan sebagaimana seseorang yang nampak tanaman dia tu hijau, esok fikir boleh petik tanaman tu, tiba-tiba mari esok kering, habis jadi hancur. Itu dunia. Maknanya di hari akhirat, hak dia nampak dunia cantik-cantik ni semua akan jadi hancur semua sekali. Tak ada rugi, tak ada untung, nak jual tak boleh. Kenapa? Hancur, kering, habis licin. Kerana kita mengutamakan dunia. Maka Allah Ta'ala suruh kita berjaga-jaga dengan benda ni. Baik, sikit lagi. Kemudian, apabila seorang tu menjadi hamba kepada dunia, nescaya tujuan hidup sebenar larilah. Tapi kalau orang tu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka dunia, dia sampai matlamat dan tujuan, iaitu dia akan kejar akhirat. Dia buat macam mana? Baik. Kalau dia seorang yang ada harta, dia akan tukar harta tu jadi akhirat. Contoh ada atas muka dunia ni. Orang hak tukar harta jadi neraka dengan hak tukar harta boleh syurga. Orang yang tukar harta jadi neraka, Qarun. Mana ada orang yang kaya macam Qarun? Ada. Gedung hartanya dibawa oleh 60 orang yang gagah, kunci saja tu nak buka gedung harta dia. Mana harta Qarun? Tak ada. Dengan Qarun tu mapuh dalam bumi. Nampak ni? Ada harta Qarun kita nampak. Ada orang buat pertandingan mencari harta Qarun. Qarun tu Qarun lah tu kira. Tapi harta hak kawan tu tanam dah. Exploris ke apa dia panggil lah bahasa Inggeris tu dah. Duk cari kata permainan budak-budak. Tapi harta dia sebenarnya tak tahu. Duk di mana pun tak tahu. Kaya ke tak Qarun ni? Oh, Qarun, ya Allah. Qarun kaya sungguh. Kaya sungguh. Tapi nak beritahu, Tuhan nak beritahu bahawa tu kaya masuk neraka. Siapa dia hak kaya masuk syurga? Hak paling kaya sekali sahabat Nabi, Abdul Rahman bin Auf. Kaya macam mana ustaz? Baik. Tuan-tuan boleh fikirlah. Sahabat Nabi yang tidak dikategorikan sebagai orang kaya, biasa-biasa. Susah sangat pun tidak, biasa-biasa macam kita ni lah. Az-Zubair ibn Awwam. Dia ni dinilai harta dia berdasar kepada apa disebut depan Nabi. Dia kena tinggal harta dia banyak ni dia disebut pada Nabi, dikira oleh orang, harta dia disebut tu mengikut nilaian sekarang dinar berapa. Tuan tahu berapa? 5.2 juta. 5.2 juta pak cik.
Duit sekarang ni, sahabat Nabi bukan hak kaya, biasa-biasa. Dah kalau harta Abu Bakar tak tahu banyak mana. Abdul Rahman bin Auf lagi lah tak tahu banyak mana. Segala orang yang mati dalam medan jihad, syahid, tu yang duduk rumah tu, jadi balu anak yatim tu, semua diberi allowance oleh Abdul Rahman bin Auf. Tapi dan dia sembahyang tengah malam, dan dia baca Quran, dan dia buat ibadah. Menega punya begitu banyak. Kita menega apa tak tahu, semua tak dan. Nah, saya ambil masa lagi 2-3 minit dah. Jangan azan lagi. Tak apa, tak sejuk gulai tu insya-Allah. Dia duduk panas situ. Baik. Sahabat Nabi yang kaya juga, Uthman bin Affan. Kaya, masya-Allah. Bagaimana yang selalu saya sebut dalam kuliah. Sehingga kalau tuan-tuan pergi di Madinah tu, tuan-tuan tu keluar daripada pintu besar depan 21, tuan-tuan pergi straight sampai ke jalan, dekat-dekat nak melintah jalan tu, tuan-tuan tengok sebelah kiri ada bangunan yang tak berapa siap. Atas tu tuan tengok dia tulis apa? Hadza waqaf Uthman ibn Affan. Tu wakaf Uthman ibn Affan. Dia proses harta wakaf tu, tak tahulah sama ada tanah tu milik Uthman ke macam mana, tapi harta milik Uthman ibn Affan masih lagi diuruskan oleh Kementerian Wakaf dia. Siapa ke sekarang ni? Harta wakaf Uthman tu hidup. Fikir sendirilah. Bila kerajaan Uthmaniyah tu jatuh, dia serah segala-galanya. Hak dia dijaga harta sahabat tu pada kerajaan Saudi. Itu cerita panjang lah kalau nak cerita. Tapi wakaf Uthman ibn Affan tu ada lagi. Dalam bank Saudi tu ada nama Uthman ibn Affan. Allah, tua mati lama lah. Tapi harta duk hidup sampai kelah ni sebab wakaf. Kita ni hopok kita wakaf, anak pergi jual. Nah, dia kata hak wakaf tu pok aku. Aku tak wakaf, dia kata lah. Jual. Berapa banyak surau-surau yang kena pindah. Berapa banyak surau-surau kena buat kutik derma, bayar balik. Sebab apa? Ayah dia tak nak teruskan pahala ayah dia tu. Mewakafkan benda tu. Sebenarnya haram dia ambil. Walaupun wakaf mulut. Sebab benda tu dah jadi wakaf. Dia jual tu harta wakaf. Seumur hidup dia makan harta haram. Ayah dapat pahala ke tak? Ayah dapat pahala. Sebab niat ayah dia nak wakaf. Dia kira niat tu nak wakaf. Macam orang buat masjid kayu juga. Masjid kayu dia buat kan, lama-lama kita nak peruntuh masjid tu. Jadi orang kata, oh orang derma-derma dulu kayu ni macam mana tak dapat pahala? Dapat, kata Dr. Yusuf Qaradawi, kerana niat dia tu dah nak wakaf dan benda tu dah berpanjangan. Dia tak kira benda tu, dia kira niat. Nampak ni? Maka orang yang zaman dulu, walaupun kayu ni hak dia bagi, tiba-tiba kayu tu tak ada, dia tetap dapat pahala. Kerana niat dia asal tu. Boleh faham tu? Sebab tu kita kena banyak wakaf. Makcik, bukan banyak barang kemas. Jual separuh-separuh wakaf. Nah, jual separuh ni 6 orang, pakai seorang je. Simpan 6 orang. Tak tahu lagi nak mati bila, esok mati. Tok laki nikah lain. Mok janda pula pakai, 3 orang duduk tangan. Padan muka. Dah lah pakai begitu, pakai baju kita. Lalu pula makcik kat depan kubur makcik. Lalu kat depan kubur kita, tunjuk pula tu. Itulah aku buat arwah isteri dulu. Kita pun tengok malam ni aku nak usik jadi hantu dia. Nampak ni? Padan muka kita tu. Duk tak muka dunia, tak nampak akhirat langsung, nak wakaf pun tak mahu. Allahu Akbar. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu riwayat kak. Fatimah berpuasa, dia tak bagi tahu macam mana Sayyidina Ali bahawa dia rumah tu kering makanan. Masa tu musim kemarau dan orang tak cukup makanan. Maka Ali pergi cari duit lah. Dapat duit, duduk tengah beli barang. Katanya nampak Miqdad, mari Miqdad jalan slow. Miqdad ni sahabat baik Sayyidina Ali. Miqdad ni dia jenis lawak gitu.
Kalau soalan sulit-sulit orang nak tanya Nabi, mesti orang bagi tahu Miqdad. Dia tanya gitu, dia Nabi tak kira. Ni kulit hitam Miqdad ni. Kulit hitam. Sayyidina Ali ni tanya dia lah, suruh dia tanya Rasulullah. Dia kata, Miqdad mau bagi tahulah Rasulullah, dia kata, apa hukum keluar air mazi ni? Aku selalu keluar air mazi. Karena Sayyidina Ali ni kerja kuat. Orang kerja kuat ni memang air mazi tu keluar. Bukan makna dia gagah kuat nafsu. Orang kita duk faham gitu, sebab tu ada Tokat Ali tu. Jadi mana aku pun tak tahulah. Nampak ni? Miqdad pun tanya Nabi Rasulullah. Adalah seorang tu dia kata keluar air mazi macam mana? Dia tanya gitu Rasulullah. Rasulullah senyum ke Miqdad. Rasulullah kata, bukan soalanmu Miqdad ni, aku tahu soalan siapa ni, Rasulullah kata. Rasulullah kata pada Miqdad memang dia gitu, style dia gitu. Dia bercakap apa kuat. Maka Sayyidina Ali tengok Miqdad duk berjalan slow, duk pegang perut. Tak makan Miqdad kata tak makan. Ambil ni ambil. Sayyidina Ali bagi apa yang dia cari tu kepada sahabat. Itu memang perangai sahabat. Dia tidak akan mengenyangkan perut dia dulu, melainkan dia kenyangkan perut orang lain. Kita ni payah sikit nak jadi sahabat. Tak. Kalau makan, kita dulu cadok-cadok pun. Ustaz, makan. Dia dua pinggan dah, baru ajak ustaz makan. Bukan orang kapur ni, orang kapur lain lah saya sebut ni. Nampak ni? Sebab apa? Sebab dia tengok Rasulullah tu begitu. Dia tengok Rasulullah tu begitu kan, dalam peperangan Khandaq, Rasulullah duk gali parit. Orang lain semua berhenti, Rasulullah tak berhenti lagi. Sehingga Jabir mari jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, jemput makan rumah saya. Dia balik tanya isteri dulu, berapa ada? Ada sikit, boleh buat makan 2-3 orang. Panggil Rasulullah. Rasulullah tak cangkul tu. Rasulullah kata, mari sahabat kita pergi rumah Jabir. Dia buat jamuan. Allah Nabi kata, habis dah. Balik rumah bagi tahu isteri dia tu macam nak marah pula ke Jabir dari riwayat. Macam apa panggil ramai-ramai ni bang? Bagi tahu Rasulullah, makanan sikit, 2-3 orang. Kata Rasulullah, wahai Jabir, kamu ambil tu dalam puyuk tu, kamu tutup, kamu jangan angkat, kamu jangan buka selagi mana aku tak sampai. Dia ikut Rasulullah. Percaya sahabat dia, tak angkat, tak buka puyuk tu. Rasulullah sampai rumah dia, Rasulullah buka puyuk. Rasulullah ambil dalam tu, beri makan ke sahabat dulu. Allah. Macam mana orang tak sayang Nabi gini? Ambil cedok beri makan sahabat. Sahabat boleh makan semua, baru Nabi makan. Jabir kata, aku tengok dalam puyuk tu, tak kering walaupun sejengkal. Duk gelegak gitu, gulu-gulu. Dan kalau aku tak angkat puyuk tu lepas Rasulullah balik, aku rasa tak kena kiamat pun tak kering, dia kata. Tapi tak, bukan perangai sahabat begitu. Kalau kita, tak payah angkat jimat sikit. Kalau kita tak, sahabat tidak begitu. Nak beritahu perangai Nabi tu. Dan benda ni ada pada sahabat. Allahu Akbar. Sebab tu saya kata, dalam bab dunia ni, sahabat yang paling kaya Uthman Abdul Rahman bin Auf, dia ada dunia di tangan dia. Malah lebih banyak daripada kita. Tapi dia punya kawal nafsu untuk dunia tu berjaya. Berjaya. Orang yang ada dunia dalam tangan dia, berjaya nak kawal dunia tu, insya-Allah dia masa dapat syurga, dapat akhirat. Sebab dia fikir, nak buat begini, akhirat Tuhan tanya. Tak berdirinya seorang anak Adam, tak berganjak berdiri di hadapan aku, kecuali aku tanya beberapa soalan. Masa muda kamu buat pergi di mana? Harta kamu ambil di mana, buat pergi ke mana? Ambil daripada mana harta ni, buat pergi ke mana? Allah, soalan ni payah. Soalan tu telah disebut oleh Nabi datang muka dunia. Tujuan untuk kita buat persediaan. Macam orang nak exam. Nak exam tu ada soalan ramalan. Soalan ramalan saja tak tahu betul ke tak. Bukan dapat soalan ori. Mana ada orang exam, belum exam lagi dapat soalan ori, dia panggil soalan bocor. Nah, soalan akhirat ni telah pun bocor. Soalan kubur ni pun bocor juga. Soalan kubur, man rabbuka, semuanya tadi sebut oleh Nabi SAW. Kita pun dah hafal seorang-seorang, dua hafal. Cara nak jawab depan malaikat. Bukan begitu. Amalan kita yang jawab semua tu. Allahu Akbar. Dan itulah yang dapat saya sebut pada malam ini. Jadi, kesimpulan yang dapat kita buat bahawa kita kena kejar akhirat. Ambillah dunia sebanyak mana pun, tapi biar tukar dengan akhirat.
Betulkan dengan akhirat. Jangan menjadikan dunia ini sebagai matlamat. Jangan. Sebab rugi kita. Sebab dunia ini, kullu man 'alaiha fanin, semua akan hancur. Semua yang kita cari ni kita tinggal semua. Tak ada orang bawa sampai dalam kubur. Ada ke tak? Tak ada. Orang bawa sampai dalam kubur, apa hak di atas muka dunia ni? Tak ada. Kain putih gini pakai. Kapas. Kapur baruh. Makcik, bedak-bedak hak mahal-mahal tu tinggal habis. Kapur baruh atas muka ni. Sumbak kapas lah hidung. Nah. Mana pergi maskara hak begitu. Mata duk begitu tuk mata. Oh. Mana pergi? Tak ada apa. Kau duk buh kapur baruh atas muka kita ni. Masuk ke sumbak kapas lah hidung, bersin pun tidak. Kalau bersin lari hak kafan mayat kita. Nampak ni? Itulah kita. Kain pula bukan kain macam ni. Ni kain ni. Kemahal ni. Kain biasa. Kain cotton biasa. Cuba tengoklah orang mati tu dia bawa apa. Allahu Akbar. Kalau kita boleh tengok situ insya-Allah. Kita buka agama lain macam agama Siam dia lain. Tak pernah pergi orang Siam meninggal. Saya masa duduk dalam politik dulu. Duduk dengan wakil rakyat. Jadi dia kata Ustaz pergi hantar tu, dia kata duit kerajaan Negeri Kelantan bagi dulu kalau orang mati dapat 3,000. Kita kempen orang kampung nak dapat duit cepat, mati selalu. Mati petang, siapalah kita bagi duit. Siapa tak duit, mati dulu. Duit kifalah dia bagi, kifalah. 1,500 ke duit. Pendahuluan tu 500. 500 tu kita ambil bagi, taklah sampul. Kebetulan hari tu pergi dekat orang Siam meninggal. Saya pergi, masuk dalam wak dia, besar wak dia. Masuk. Jadi saya masuk dalam tu, kebetulan hari tu pakai kepiah lah kereta. Jadi saya pun panas, saya buka kepiah tak tepi. Jadi masuk tak pakai kepiah gitu. Masuk. Tok Sami dia pun anggap Sami dia tu lah. Hak pakai ihram warna kuning tu. Dia pun tak tunjuk tunjuk. Saya pun tengok banyak barang-barang tepi mayat tu. Ada TV, ada katil, ada periuk, ada macam-macam tepi mayat dia tu. Saya tak tanya banyak, saya kata ni ambil lah, dia kata. Ni kerajaan negeri bagi. Oh, terima kasih dia. Lepas tu saya pun tanya lah. Saya kata barang apa banyak-banyak tu? Oh, dia kata ustaz, dia kata. Ni barang-barang ni dia bagi pada Tok Sami ni, dia kata. Bagi pada kita lah, orang Kelantan. Bagi pada kita. Saya kata nak buat apa? Oh, dia kata ni barang si mati. Kalau si mati bagi barang pada kita, kalau kita guna gelah, si mati boleh minum dalam kubur. Agama dia gitu dah. Kalaulah dia bagi tilam, maka Tok Sami guna, maka bolehlah duduk dalam kubur pakai tilam. Oh, saya kata kalau pakai ekong, ekong dalam kubur, dia kata. Dia kata gitu. Saya kata sedap dia Tok Sami, saya kata ni. Nak balik tu saya pun nak pergi, saya kata kita balik dulu lah. Tak apa. 2-3 jakah tu, anak dia tu biasa duduk bergaul dengan orang Melayu. Dia pegang tangan kita. Dia kata ustaz doa sikit. Sudah kata. Doa lagu mana? Orang Siam ni. Dah, saya kata minta maaf adik, kata piyah tak bawa, dia tak nak berdoa. Tak apa dia kata. Dah kita pitah tu dah nak. Mujur aku tak pakai piyah gitu. Piyah tak bawa tak. Tak suka juga dia tu. Jadi agama kita tak begitu. Agama kita bawa amalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Insyaallah kita bertemu lagi di masa akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Sallallahu ala Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in.